Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi dalam bab 4 tingkatan 1 iaitu berkaitan dengan mengenali tamadun. Dalam bab 4 ini, apa yang kita akan pelajari ialah yang pertama adalah maksud tamadun, yang kedua adalah konsep tamadun dan yang ketiga adalah ciri-ciri tamadun awal dunia. So, 3 perkara ini adalah perkara yang penting yang akan kita pelajari dalam bab ini. Mari kita lihat berkaitan dengan bab yang pertama ataupun subtopik yang pertama, iaitu apakah maksud tamadun? Okey, kalau secara umumnya, maksud tamadun itu adalah pencapaian tertinggi masyarakat dalam pelbagai bidang yang didorong oleh daya kreativiti dan juga inovasi. Itu maksudnya tamadun. Maksud dekat sini adalah pencapaian tertinggi masyarakat dalam bidang kreativiti dan inovasi. Itu adalah dari sudut ataupun pandangan maksud tamadun secara umum. Okey. Jadi kita kalau kata apakah itu bertamadun adalah pencapaian tertinggi dalam masyarakat dari segi apa? Dalam pelbagai bidang lah. Dalam kreatif ke, inovatif dan sebagainya. Okay. So, kalau kita lihat sebenarnya maksud tamadun ini meluas. Okay. Kalau maksud tamadun dari sudut bahasa, kita ada 4. Okay. Kalau di sini kita boleh lihat ada 4. Yang pertama daripada bahasa Yunani, Inggeris, Melayu dan juga Arab. Kita lihat satu persatu. Daripada Yunani, bahasa Yunani, pengertian bahasa perkataan tamadun itu adalah civilization yang diambil dari perkataan Yunani iaitu civitas. Civitas ini maksudnya adalah bandar atau kota. Tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan menyebabkan itulah diambil sebagai maksudnya tamadun dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggeris pula, tamadun disebut sebagai civilization iaitu tahap pembangunan manusia, dan organisasi yang dianggap paling maju. Dan tahap pembangunan tersebut merangkumi apa? Pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebolehan manusia atau berorganisasi. So merujuk kepada tahap pembangunan manusia dan organisasi yang maju. Itu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu pula, dalam bahasa Melayu, maksud ataupun tamadun dalam bahasa Melayu itu pertama adalah suatu peradaban yang merujuk kepada apa? Pencapaian kemajuan dari segi pemikiran dan kebendaan. So itu adalah secara asasnya. Kemajuan kebendaan ni merujuk kepada apa? Pencapaian dalam bidang seni bina, pembinaan bangunan, empangan, sistem ekonomi, percukaian keuangan, kemudian hasil reka cipta, kertas, lukisan ataupun ukiran-ukiran dan sebagainya yang merujuk kepada sesuatu yang boleh kita lihat. Itu merujuk kepada kebendaan. Pemikiran ini adalah dari segi pemikiran lah. Tahap budaya, pemikiran berkaitan politik, berkaitan dengan agama, sosial dan sebagainya. Dari sudut maksud tamadun dalam bahasa Arab pula, di sini ada 3 perkataan. Dalam bahasa Arab bermaksud apa? Mudun, madain, madana. 3M yang merujuk kepada apa? Kepada tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. So pembukaan bandar. Maksudnya adalah mudun, madain, madana. Istilah lain yang sama artinya dalam bahasa Arab ini ialah hadarah ataupun hadari. Hadarah dan hadari itu, hadarah bermaksud kawasan.
daerah, okey, bandar, kota, kampung dan kawasan-kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Itu adalah hadarah. Hadari pula maksudnya tanah, okey, tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat ataupun tahap kemajuan dan juga memperolehi kekayaan. Itu maksud hadari. Okay? So ini adalah maksud tamadun dari segi bahasa. Kita lihat pula seterusnya. Okay? Kita lihat pada konsep tamadun. Di sini konsep tamadun terbahagi kepada dua. Okay? Satu adalah pandangan barat, satu adalah pandangan Islam. So kedua-dua konsep ini tidak sama. Jadi kita akan lihat apakah perbezaan konsep tamadun dari sudut pandangan Islam dan satu lagi adalah dari pandangan barat. So kita akan lihat satu persatu. Okey, kita lihat dahulu berdasarkan konsep ataupun pandangan Islam. Okey. Konsep tamadun kalau menurut konsep Islam senang saja dikenali sebagai ad-din. Ad-din tu maksud apa? Cara hidup. Cara hidup itulah menentukan seseorang ataupun satu-satu kerajaan itu bertamadun ataupun tidak. Okay? Yang mana merangkumi dua perkara yang penting. Lahiriah dan juga rohaniah. Lahiriah adalah fizikal. Fizikal maksudnya yang boleh dilihat. Rohaniah adalah dalaman. Rohani maksudnya seperti dalam hati, iman, berkaitan dengan keagamaan dan sebagainya. Okey? Dan berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan oleh Rasulullah melalui Al-Quran, hadis dan juga ajaran-ajaran peninggalan Nabi. Okey? So itu adalah daripada pandangan Islam. Antara tokoh-tokoh, okey, yang memberi pendapat tentang konsep tamadun ini dari sudut pandangan Islam adalah contoh Ibnu Khaldun. Ini adalah tokoh yang awal membincangkan tentang konsep tamadun ini. Okey, kalau mengikut Ibnu Khaldun, beliau memperkenalkan konsep tamadun ini sebagai apa? Sebagai umran dan hadarah yang digunakan dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, iaitu tajuk bukunya adalah Muqaddimah. Okey, Muqaddimah ni maksudnya permulaan lah. Muqaddimah. Okey. Hadarah kalau ikutkan dalam Ibnu Khaldun ni katanya, okey, mengandungi prinsip-prinsip nilai meliputi berbagai aspek. Aspek-aspek yang diliputi adalah seperti akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan juga peradaban. Okey. Dan madaniyah pula, okey, dia ada dua dalam buku Muqaddimah ni. Pertama adalah hadarah, yang kedua adalah madaniyah. Okey, madaniyah ini pula adalah menjurus kepada aspek kebendaan dalam kehidupan dan lebih bersifat umum. Sebab itu dipanggil jadi kalau dalam bahasa Melayu dia kata yang secara rohani dan juga kebendaan. Ini ada dalam buku Muqaddimah ini. Okey. Kedua-dua maksud berbandaran dan tamadun ada dekat dalam buku Muqaddimah ini. Okey. Dan istilah hadarah dan madaniyah ini menepati konsep tamadun dalam Islam dan berpusat kepada wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Okey. Yang kedua pula, tokoh adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas pula, okey, kalau ikut pandangannya, tamadun adalah keadaan kehidupan insan. Okey, kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi keseluruhan masyarakatnya. Maksudnya, kalau nak kata bertamadun, mestilah taraf kehalusan tata susila. Okey. Ini ada dalam buku dia yang ditulis oleh beliau juga. Okey, antaranya termasuklah Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu serta historical fact and fiction. Itu ada dalam buku ditulis oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Okey, so boleh kita lihatlah
buku-buku tersebut dan kita lihat apa kaitannya dari pandangan Islam. Okey, kalau kita lihat pula dari konsep tamadun berdasarkan sudut pandangan Barat pula, okey, Barat berbeza sedikit menggunakan istilah civilization tadi bagi menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Yang mana kalau kita lihat masyarakat bertamadun itu diukur melalui cara apa? Pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan dan pertempatan di bandar. Okey. Dan kalau kita lihat juga bagi masyarakat Barat ini, tamadun ini hanya dikaitkan dengan pembangunan lahiriah, terutamanya dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang kebudayaan, kesenian, penulisan, undang-undang dan perbandaran. Okey. So maksudnya di sini beza antara Islam, konsep Islam dengan konsep ataupun pandangan Barat ini adalah satu, adanya lahiriah dan juga rohaniah. Itu pandangan Islam. Tetapi bagi pandangan Barat, konsep tamadun itu hanyalah berkaitan dengan pembangunan lahiriah sahaja. So, ada satu sahaja di sini. Contoh tokoh yang membincangkan konsep tamadun dari sudut pandangan Barat ini adalah seperti Arnold J. Toynbee. Okay. Arnold J. Toynbee ini berpendapat bahawa tamadun sebagai suatu sistem masyarakat, satu sistem masyarakat yang memperkasa sistem politik. Kalau dia kata sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian serta budaya sahaja. Itu yang Arnold kata. Dan istilah civilization digunakan merujuk kepada tahap sesuatu masyarakat atau kebudayaan yang kompleks sahaja. Kita lihat pula ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, di sini ada 9 ciri-ciri tamadun awal dunia. So, kalau diletakkan 9 ciri ini, sebenarnya telah memperoleh kita 9 markah. Jadi, sebelum kita ingat isi-isinya, ingat dulu fakta-fakta penting ini. Okey, ciri yang pertama adalah pertanian dan perdagangan. Diikuti sistem pemerintahan. Yang ketiga adalah pembentukan bandar-bandar. Keempat, pengkhususan pekerjaan. Yang kelima adalah teknologi. Keenam, organisasi sosial. Ketujuh, agama dan kepercayaan. Kelapan, tulisan dan penyimpanan rekod. Dan yang terakhir, kesembilan adalah kesenian dan kesusasteraan. So, ada 9 ciri-ciri tamadun awal dunia. Dan 9 ciri ini menentukan sesebuah tamadun itu sama ada bertamadun ataupun tidak. Dan saya percaya ke-9 ciri-ciri ini ada pada ciri-ciri tamadun Melayu sekarang ini. Kita lihat pertanian dan perdagangan. Okey, apabila sebut sahaja berkaitan dengan tamadun, pastinya ciri-ciri masyarakat bertamadun telah mengamalkan kegiatan pertanian dan perdagangan. Okey, kegiatan pertanian mendorong berkembangnya kehidupan bermasyarakat dan kegiatan pertanian ini berkembang kerana penciptaan pelbagai alat-alat yang akhirnya menyebabkan tamadun tersebut semakin maju dan berkembang pesat. Okey, perkembangan kegiatan pertanian ini membawa kepada wujudnya kegiatan perdagangan selepas itu kerana berlakunya lebihan hasil pertanian. Ini berkaitan dengan pertanian dan perdagangan, iaitu isi yang pertama tadi. Yang kedua pula kita lihat sistem pemerintahan. Apabila adanya sistem pertanian, maka wujudnya penempatan kekal dan akhirnya wujudnya kerajaan di kawasan tersebut yang akhirnya membentuk kota-kota dan pastinya setiap kota itu memerlukan seorang pemerintah dan mereka akhirnya melantiklah seorang pemerintah di kawasan tersebut. Dan pada peringkat awal, biasanya pemerintah tersebut adalah di kalangan pendeta. Pendeta-pendeta ini maksudnya mereka yang mahir berkaitan dengan agama yang akan mengetuai pemerintahan negara kota mereka. Dan kemudian barulah peranan pemerintah ini diambil alih oleh raja. Seterusnya yang ketiga,
Apabila munculnya ketua-ketua tadi yang menjadi ketua, penempatan kekal telah dibina kesan daripada perkembangan dalam bidang pertanian yang saya sebut tadi. Maka muncullah bandar-bandar baru. Ciri-ciri bandar adalah seperti berikut. Pertama, pelan susun atur bangunan yang sangat menarik. Rumah kediaman mempunyai kediaman yang lengkap seperti ada bilik mandi, ada tandas, ada perigi dan sebagainya. Terdapat kemudahan-kemudahan prasarana seperti tempat ibadat, pasar, kawasan kediaman. Selain itu terdapat juga sistem pembentungan yang mana sistem pembentungan dan peperhatian ini mengelakkan berlakunya penyakit-penyakit berjangkit. Dan yang kelima, kota dibina untuk menjadi sempadan antara kawasan yang dilindungi daripada serangan musuh-musuh. Okey, so itu adalah pembentukan bandar ataupun ciri ketiga berkaitan dengan pembentukan tamadun awal. Seterusnya, okey, adalah pengkhususan pekerjaan. Peningkatan jumlah penduduk ke kawasan bandar-bandar tadi membawa kepada pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan pekerjaan ini membawa maksud setiap penduduk itu hanya melaksanakan pekerjaan yang khusus. Contohnya, jika mereka bertani, mereka hanya menjadi petani sahaja. Jika mereka menjadi ataupun artisan seperti membuat arca dan sebagainya, mereka hanya melakukan tugas ataupun pekerjaan tersebut sahaja. Begitu juga dengan golongan-golongan yang lain. Golongan pendeta hanya akan berkaitan dengan hal ehwal pendeta mereka sahaja. Dan begitu juga golongan pemerintah, mereka akan bekerja mengkhususkan tugas-tugas mereka sahaja. Pengkhususan pekerjaan ini dilakukan oleh golongan seperti apa? Pertama, pegawai dalam bidang pentadbiran. Mereka akan menguruskan pentadbiran. Yang mengutip cukai akan terus hanya mengutip cukai. Jurutera yang akan mengawal sistem pengairan tadi. Tentera akan memastikan kawasan bandar mereka selamat. Petani akan memastikan sumber makanan di kawasan bandar mereka mencukupi. Artisan yang melakukan kerja mengukir, menempa besi dan juga tembikar memastikan kawasan bandar mereka sentiasa cantik. Dan pedagang dan saudagar juga ada di situ dan mereka inilah yang membekalkan barang daripada luar kawasan bandar ataupun kawasan lain ke kawasan bandar mereka. Inilah yang dikatakan pengkhususan pekerjaan. Seterusnya, apabila munculnya bandar-bandar tadi, maka muncullah juga teknologi. Ciri yang seterusnya adalah teknologi. Masyarakat tamadun awal biasanya mempunyai kemahiran-kemahiran dalam bidang teknologi. Hasil-hasil penciptaan barang dan monumen serta hasil tukangan telah menyebabkan mereka ini semakin berlumba-lumba untuk mencari teknologi-teknologi baru. Ciptaan-ciptaan ini memberikan keselesaan kepada bandar ataupun penduduk-penduduk yang mendiami kawasan bandar tersebut. Okey, kita boleh tengok macam-macam contoh teknologi yang ada. Seperti taman tergantung Babylon. Okey, kalau dalam gambar tu kita ada tengok kawasan tu adalah tembok besar China dan sebagainya. Ada juga dekat Mesir kita lihat piramid. Okey, dan kemahiran ini berjaya menghasilkan ciptaan, barangan, monumen, hasil tukang yang memberi keselesaan kepada mereka. Terdapat juga teknologi-teknologi yang memudahkan pekerjaan mereka. Contohnya seperti penciptaan roda, kemudian kereta kuda, kereta lembu dan sebagainya lagi. Yang mana teknologi tersebut memudahkan pekerjaan ataupun sistem pengangkutan mereka ketika itu. Yang seterusnya adalah organisasi sosial. Ini ciri yang seterusnya. Disebabkan oleh ada munculnya bandar, munculnya golongan pemerintah di perintah, akhirnya berlakulah apa yang dikenali sebagai institusi dan golongan pekerja mewujudkan kelas sosial. Kelas sosial ini merujuk kepada hierarki masyarakat. Contohnya, jenis pekerjaan, pengaruh dan kekayaan menjadi asas kepada kelas sosial seseorang. Okey, contohnya pemerintah. Kalau dalam tamadun Mesir purba, pemerintah dikenali sebagai apa? Yang paling atas sekali, Fir'aun. Diikuti golongan yang kedua, dia berada di bawah Fir'aun adalah wazir-wazir, pegawai kanan, golongan-golongan agama dan juga golongan bangsawan. Di bawah golongan bangsawan tadi adanya golongan-golongan
penulis yang menyalin fakta-fakta penting. Kemudian di bawahnya ada artisan yang mahir berkaitan dengan ukir kayu. Di bawah artisan-artisan adanya kelas berikutnya petani-petani dan buruh. Dan yang terakhir di bawah sekali adalah golongan hamba. Okey, biasanya kelas ini ditentukan berdasarkan apa? Jenis pekerjaan, pengaruh mereka dan kekayaan mereka. Okey, so muncullah hierarki sosial ini yang berbentuk seperti piramid. Okey. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri. Okey, ciri-ciri masyarakat yang bertamadun pastinya mempunyai agama dan juga kepercayaan. Okey. Pada masyarakat awal, mereka mempercayai banyak Tuhan pada dekat awal ni. Contohnya, nampak matahari, mereka akan sembah matahari. Ada Tuhan-Tuhan bulan, sungai yang besar dan sebagainya, mereka sembah sungai. Ada Tuhan Ibu dan pelbagai lagi Tuhan-Tuhan pada peringkat awal. Okey, terdapat institusi agama yang menguruskan upacara-upacara keagamaan ini. Dan terdapat juga upacara-upacara yang besar bagi menghormati Tuhan mereka. Okey, contohnya seperti korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh dan sebagainya. Okey. Dan dalam hal ini tempat-tempat ibadat juga dibina sebagai tanda penghormatan. Okey, seterusnya yang ke-8, tulisan dan penyimpanan rekod. Okey, bukti sesuatu tamadun itu mempunyai tamadun yang hebat, mereka pastinya mempunyai sistem tulisan dan penyimpanan rekod mereka sendiri. Okey, sistem tulisan ini lahir pada 5,000 tahun yang lalu dengan penciptaan tulisan penting yang mana bagi membezakan antara zaman prasejarah dengan sejarah. Bila zaman prasejarah tidak ada sistem tulisan, zaman sejarah adanya sistem tulisan. Okey, biasanya peringkat awal mereka menggunakan abstrak dan simbol. Okey, abstrak dan simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea mereka. Okey, kalau kita lihat peringkat awal dia dalam bentuk simbol-simbol saja. Okey, kelahiran tulisan inilah yang menyebabkan manusia mula menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat dan diri mereka, dan tulisan pertama menggunakan sistem piktograf ataupun simbol gambar. Okey, piktograf tu boleh tengok di dalam gambar yang berada di atas tu. Okey, tamadun Mesopotamia. Okey, pada zaman tamadun Mesopotamia bergambar tu lah. Boleh tengok dekat sebelah tu. Seterusnya, yang terakhir yang menentukan sama ada masyarakat itu mempunyai ciri-ciri tamadun adalah mereka pastinya mempunyai kesenian dan kesusasteraan mereka sendiri. Okey, masyarakat pada zaman tamadun awal melahirkan hasil sastra dan seni bina yang sangat mengagumkan. Okey, gaya dan teknik yang digunakan oleh artis menggambarkan setiap budaya dan tamadun mereka masing-masing. Okey, artis ini akan menghasilkan ciptaan berupa seperti patung-patung dan lukisan Tuhan dan dewa mereka, pahlawan dan juga pemerintah-pemerintah yang hebat. Okey, apabila menggunakan tembaga meluas, okey, mereka mula mencipta patung-patung yang menggunakan tembaga. Contoh seperti dalam gambar di sebelah itulah. Okey, so mereka mengukir untuk menunjukkan kehebatan tamadun mereka. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Sekian, selamat mengulang kaji. Selamat sejahtera. Selamatlah duduk di rumah dan pastikan kita juga harus bersenam untuk mengelakkan kita daripada terus membesar badannya. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum.